Dusuki masih hilangkan diri, tak bayar lagi hutang Rm23.000. Bekelas ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS, Ahmad Dusuki Abdul Rani, seolah-olah menghilangkan diri apabila masih belum melangsaikan hutangnya sebanyak Rm23.000 kepada Senator Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawah, biarpun sudah 4 bulan dituntut berbuat demikian. Hutang Rm23.000 itu adalah kos keseluruhan yang perlu dibayar Ahmad Dusuki selepas kalah dalam saman fitnah berhubung isu tabung haji. Bayaran itu merangkumi kos Rm11.000 di Mahkamah Seksyen, Rm7.000 di Mahkamah Tinggi, dan Rm5.000 di Mahkamah Rayuan. Mujahid, yang juga timbalan Presiden Amanah, berkata, disebabkan penceramah itu gagal membayar hutang selepas surat saman diserahkan, peguamnya telah memfailkan saman penghutang penghakiman di Mahkamah Seksyen dan Mahkamah Tinggi Shah Alam bagi maksud membolehkan aset Dusuki disita. Bagaimanapun dakwanya, surat tuntutan pemiutang itu gagal diserahkan kepada Ahmad Dusuki selepas dia beberapa kali memungkiri janji untuk bertemu dengan pihak peguam. Sedangkan tarikh pertemuan sudah dipersetujui lebih awal. Sampai saat ini, saya punya peguam tak dapat bagi dekat dia secara serahan tangan, dan beberapa kali buat temu janji, dia akan ada untuk terima. Tapi bila pergi ke lokasi, dia janjikan dia tiada. Bila dia tak terima nak sita barang dia pun tak boleh, sebab dia kena terima melalui serahan tangan. Tak banyak pun Rm23.000 itu, tapi nak ajar dia itu, dia duk mengajar orang hutang ini akan tergantung kalau mati. Jadi saya nak ajar dia lah, kalau tu hutang aku, hutang tu bukan aku minta, mahkamah yang suruh bayar, katanya ketika ditemu Bual Harapan Daily semalam. Beliau berkata demikian ketika ditanya perkembangan saman fitnah antara beliau dengan Ahmad Dusuki. Ahmad Dusuki sebelum ini memfailkan saman ekoran ciapan Mujahid pada 22 November 2020 berbunyi, seorang ustadz berdusta, berpuluh ribu jadi mangsa, berlagak tahu segalanya akhir telan akhir api fitnah dalam perut dia sendiri hingga kini tak pernah tarik balik pendustaannya. Pada 14 September 2020, Mahkamah Seksyen menolak saman fitnah difailkan Ahmad Dusuki dengan kos Rm11.000 selepas mendapati ciapan Mujahid tidak berbentuk fitnah kerana semasa perbicaraan terbukti bahawa aset tabung haji tidak terjual kepada orang bukan Islam. Ahmad Dusuki kemudiannya membuat rayuan ke Mahkamah Tinggi. Sebelum Mahkamah Tinggi juga menolak rayuannya untuk mencabar keputusan Mahkamah Seksyen, beliau diperintah membayar kos Rm7.000. Pada 29 Ogos tahun lalu, Ahmad Dusuki menarik balik rayuannya di Mahkamah Rayuan untuk mencabar keputusan Mahkamah Tinggi. Beliau diarahkan membayar kos sebanyak Rm5.000. Kes antara Ahmad Dusuki dengan Mujahid sudah selesai 29 Ogos lalu. Namun penceramah PAS itu dilihat terus-menerus menambah ketegangan apabila menjajah fitnah berkaitan tabung haji. Mujahid sebelum ini sudah mengeluarkan kenyataan agar Ahmad Dusuki berhenti menjajah fitnah dan menghormati keputusan mahkamah bahawa aset tabung haji tidak pernah dijual kepada orang bukan Islam. Kedegilan ahli PAS itu berterusan memfitnah bekas ahli parlimen Parit Buntar itu, menyebabkan saman Rm1 juta kemudiannya difailkan kepada Ahmad Dusuki. Pemerhatian Harapan Daily bagaimanapun mendapati penceramah itu tidak lagi mengeluarkan kenyataan memfitnah selepas Mujahid menghantar surat LOD kepadanya. Sementara itu Mujahid berkata, pihaknya terpaksa mengambil langkah yang bakal memalukan Ahmad Dusuki, yaitu dengan mendapatkan perintah daripada hakim untuk memanggil Ahmad Dusuki ke mahkamah supaya melangsaikan hutang berjumlah Rm23.000. Kata beliau, hakim telah pun memanggil Ahmad Dusuki untuk hadir ke mahkamah pada 10 Januari kemarin, namun peguam Ahmad Dusuki pula tidak hadir.
Langkah terakhir ini paling malulah. Kamu dah ada surat suruh bayar, tapi kamu tak bayar. Kamu dipanggil hakim untuk itu sahaja, bukan dipanggil untuk tengok kes itu balik. Hakim panggil ini untuk tanya kenapa tak bayar. Hakim akan tetapkan tempo terakhir untuk dia bayar. Semalam sepatutnya dia hadir ke mahkamah, tapi kali ini bukan dia tak hadir, kali ini peguam dia pula tak hadir. Bagi surat dekat hakim, kena pergi hospital. Kemudian hakim tetapkan 9 Februari panggil dan minta selesaikan hutang itu di hadapan hakim. Hakim akan beri masa, kalau tak bayar juga dia mengingkari perintah mahkamah, katanya lagi. Ambil tindakan tegas, hentikan gerakan tumbangkan kerajaan. Pihak penguatkuasaan digesa bertindak tegas untuk mengambil tindakan terhadap sesiapa yang sengaja merosakkan keharmonian negara melalui usaha berterusan mahu menumbangkan kerajaan sedia ada. Pengerusi Biro Pekerja Keadilan, Datuk Abdullah Sani Abdul Hamid, berkata tindakan harus segera diambil sebelum terlambat dan pihak terbabit bebas memporak-porandakan pemikiran rakyat. Beliau juga mempersoalkan adakah pemimpin PAS seperti Haji Hadiah Awang dan Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor begitu kebal daripada dikenakan sebarang tindakan. Tindakan juga perlu diambil terhadap Raja Petra, penulis blog yang buat ramalan tidak tentu arah sebab dia adalah perosak racun kepada rakyat. Pemimpin seperti Hadi Awang berkata tidak lama lagi dah kita akan ambil alih. Dalam muktamar juga kata persoalannya perkara ini sudah lama berlaku, tetapi tidak adakah tindakan diambil sehingga hari ini? Apakah kebal sangat ke? Ujarnya dalam program Borak Dahsyat terbitan Studio Dahsyat malam tadi. Abdullah yang juga mantan ahli parlimen Kapar berkata, pihak berkuasa tidak seharusnya gentar untuk mengambil tindakan terhadap pihak terbabit kerana selepas bertindak keadaan akan reda. Jelasnya reaksi balas penyokong lawan tidak akan menjadi satu bentuk huru-hara kerana negara ini mempunyai undang-undang. Kita yakin kalau kena seorang, yang lain semua bertabur dan tidak timbul lagi persepsi dan propaganda berterusan, ujarnya. Pada Isnin lalu, Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya berkaitan usaha segelintir ahli parlimen yang dikatakan menggerakkan usaha menumbangkan kerajaan. Laporan itu dibuat bagi membolehkan pihak keselamatan melakukan siasatan terhadap gerakan yang dikenali sebagai Langkah Dubai yang didedahkan oleh Jabatan Komunikasi JKOM sebelum ini.